donya aja sembrono boyo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah kita sambung majlis ta'lim. Malam ini kita masuk muka surat 42, fakta yang ke-7. Rasanya fakta ke-7, fakta ke-8 dan fakta ke-9 sampailah fakta ke-10. Yang ni adalah package. Dia berjalan seiring dan sejalan. Tidak ada orang, cuba tengok fakta ke-7, fakta tuduhan. Fakta tu jawapan. Tuduhan ke-7, Wahabi dan sifat 20. Orang kata bahawa Wahabi ialah mereka yang tidak mempelajari kaedah sifat 20. Orang kata nak kenal Wahabi itu mereka tak mengaji sifat 20. Sifat 20 mereka tak mengaji, itu mereka Wahabi. Baik, tajuk dia dulu. Automatically orang ni kalau dia belajar sifat 20, dia mesti ada fakta ke-8, ilmu kalam. Dia automatik. Tak ada orang belajar sifat 20 yang tak belajar ilmu kalam. Tak ada. Sifat 20 itu dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu daripada kaedah sifat 20. Dua tu benda yang sekali dia punya joint venture dia. Dia satu syarikat. Automatically ada sifat 20, ada ilmu kalam, mesti ada tasawuf. Tak ada lagi orang tu mengaji tasawuf tapi akidah salah, tak ada lagi. Dan belum ada orang belajar sifat 20 yang tak belajar tasawuf, tak ada lagi. Tak ada lagi. Dia seiring dan sejalan. Dia tak boleh tinggal. Dia masuk yang ke-10, fakta yang ke-10, sekaligus Pak Hamid belajar sifat 20, belajar ilmu kalam, belajar tasawuf. Tak ada yang tak buat bidah. Tak ada. Dia sekali dia pergi. Dia egois sekali. Ada kata murtabak tu. Ada telur, ada tepung, ada semua. Tepung murtabak. Dia tak ada lagi. Tak ada. Kita nak pisah-pisah tak ada. Tapi tak apa. Kita masuk satu persatu. Sifat 20 dengan ilmu kalam ni kita pergi sekali. Saya rasa masa kita bincang apa itu, kita bincang fakta yang ketiga, fakta yang keempat, fakta yang kelima, kita dah cerita sikit apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam daripada ilmu falsafah Yunan. Dan itu saya tengok disebut oleh Muhammad Amin dalam buku dia Duhal Islam. Muhammad Amin tulis buku 3 jilid. Ini jilid yang ketiga, Duhal Islam. Muhammad Amin cerita bagaimana perkembangan ilmu kalam dalam kerajaan Abbasi. Macam mana ilmu ni boleh berkembang. Ilmu ni mai daripada pahaman Yunan. Mereka ni semua orang-orang yang mengaji ilmu ni semua
Mereka ni adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka ni orang beriman, mereka ni orang baik, mereka ni orang Islam. Tapi ada satu masalah, dia kata annal mutakallifin i'taqadu qawaidul iman wa aqarru bi sihhatiha wa aminu biha summa ittakhadhu adillatahum al-aqliyah. Mereka ni semua orang beriman. Mereka beriman dengan Quran, dengan kaedah-kaedah iman, mereka mengucap secara sahih betul. Tapi masalah mereka nak buktikan iman itu dengan cara akal. Dia ada masalah macam itu. Dulu ni ilmu kalam ni, dia apa bahasa kita nak pakai, dia macam orang dulu lepas daripada zaman Nabi, lepas daripada zaman sahabat. Sikit perkembangan dalam zaman imam-imam mazhab. Mungkin kita kata sebahagian daripada imam mazhab tak tengok benda macam ni, mungkin tak terkena ke negeri-negeri tertentu macam Mekah, Madinah, tak ada benda ni semua. Ini negeri yang selamat. Tapi bayang, orang ambil Islam daripada India, orang ambil Islam daripada Parsi, orang dapat Islam daripada jalan Khurasan, jalan Samarkandi. Ini semua tempat-tempat lubuk puaka. Akidah orang masa tu akidah Majusi, sembah api. Mereka terkena apa? Mereka terkena satu fitnah. Mereka masuk Islam, ada rasa takut dalam kepala mereka, timbul rasa takut. Takut macam mana? Kita masuk Islam, kita duk baca Quran. Quran kata Allah ni bersemayam, Allah ni macam tu, Allah ni macam ni. Kita fahamlah, kita ni faham. Tapi kalau anak cucu kita tanya kat kita nak layan mereka lagu mana? Kita nak jawab kat mereka macam mana? Maka dalam duk fikir macam tu, duk fikir macam ni, mereka terjumpa satu riwayat. Ini dicerita dalam Duhal Islam. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, ini perkataan Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, hadithun nas bima yafhimuna aturiduna an yukazziballah wa rasulahu. Dia pegang yang ni. Dia terjumpa asar ni. Katanya Sayyidina Ali kata, cakaplah dengan manusia apa yang orang boleh faham. Cakap dengan manusia apa yang orang boleh faham. Aturiduna, adakah kamu nak ay yukazziballah wa rasulahu, adakah kamu nak manusia ni bila kamu cakap tentang Allah, dia mendustakan Allah dan dia mendustakan Nabi Muhammad? Hampa mau tak benda tu jadi? Kalau tak mau benda tu jadi, maka cakaplah kepada mereka agama ni pada kadar mereka boleh faham, kemudian berhenti tang situ cukup. Walaupun benda panjang berjela ni wujud dalam agama, jangan cakap. Pasal apa? Mereka tak boleh faham. Bila mereka tak boleh faham, aturiduna, hang mau ke bila hang cakap satu benda mereka tak faham, ayyukazziballah wa rasulahu, mereka sampai peringkat mereka tak boleh faham, mereka mendustakan Allah dan Rasul. Benda ni sampai kat mereka, mereka jadi takut. Asal takut dia Pak Mit, asal takut. Lu fikir, kalaulah orang tanya kat kita, Tuhan ada tangan, kita fahamlah. Tapi kita, mereka ni macam mana? Jadi kita bercakap apa yang mereka boleh faham. Kita kata maksud tangan tu bukan tangan, maksud dia kuasa. Dia faham. Kalau kita kata maksud tangan tu tangan, tapi tak sama macam tangan kita, dia tanya pula, macam mana tangan boleh tak sama? Dia tanya lagi, yang kata tangan tak sama tu macam mana? Jadi benda ni semua kalau kita terang, saat ni kita kata ya Tuhan ada tangan tapi tak sama. Dia tanya lagi, kalau Tuhan ada tangan, jari dia boleh bergerak tak? Oh, dia kata ni Sayyidina Ali dah bagi ingat, jangan bagi manusia dustakan Allah. Jadi bagi cakap satu benda dia faham. Tangan tu maksud dia kuasa. Oh, budak tu faham kuasa. Awak tak kata tangan. Tangan tu kan kita boleh angkat. Benda berat kita boleh angkat, maknanya kederat tangan lah. Oh, budak tu faham. Daripada rasa tak mau bagi orang rosak agama, dia cipta kaedah takut ni. Turun satu generasi, yang rasa takut tu telah jadi syarat pengajian dalam agama. Boleh faham tak Pak Amir?
Macam mana dia punya, orang putih kata apa kecil? Starting dia tu. Start dia tu. Titik dia tu, kedah dia tang titik. Akhirnya yang bercakap lagu tu asal daripada orang tua-tua dulu, takut orang tak faham dia cakap macam tu. Last kali yang dia cakap tu, generasi 2, 3 berlapis-berlapis turun bawah ni duk ingat kata mengaji agama lagu tu. Akhirnya jadi satu falsafah pula. Jadi satu falsafah. Satu masalah falsafah tu pula jadi pula syarat pelajaran akidah. Muhammad Amin, apa nama dia? Ahmad Amin dalam buku dia Duhal Islam ni, dia kata ini penyakit nombor 1. Ni penyakit nombor 1 ada pada ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi semua benda dia beriman dengan ayat Quran, dengan hadis dia beriman, tapi dia nak benda tu dibuktikan secara akliyah, secara akal. Benda tu boleh cakap, benda tu boleh bukti, benda tu boleh bagi penjelasan. Dengan dia terlupa, kata Ahmad Amin ni, dengan dia terlupa Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad bersesuaian dengan masalah yang orang hari itu jumpa. Ada orang dia mai dekat Nabi Muhammad, dia satu orang yang kata Nabi Allah Isa tu Tuhan. Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia mai aju masalah tu dekat Nabi. Maka Quran bila orang tanya lagu tu, Quran selesaikan terus masalah dia. Faradda alaihim fil mawadi' iddah. Quran bagi selesai, bagi settle masalah dia. Allah buat turun ayat Quran. Allah kata inna mathalu Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Terus Quran jawab. Quran tak bagi cerita panjang. Quran jawab terus. Quran kata sesungguhnya umpama Isa di sisi Allah macam mana Adam kami buat daripada tanah, kemudian kami kata jadi. Maka Isa bukan anak Tuhan. Isa tu macam Adam. Jawapan dia terus kepada masalah tu. Ilmu kalam ni, jawapan dia bukan terus kepada masalah, jawapan dia bagi masalah. Bila orang datang kepada Nabi, apa nama mereka ni, satu kaum ankaru al-hasyar wan nashru. Mereka tak percaya pasal kiamat, mereka tak percaya pasal hari kebangkitan. Farada alaihim, Allah jawab terus. Allah kata kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Macam mana kami buat hampa lah ni, macam tu juga kami akan buat hampa lagi sekali. Jawapan tu selesai masalah dia. Jawapan tu selesai masalah dia. Dia tak jadi apa-apa satu benda panjang, nak bawa satu masalah panjang. Mereka tak jumpa asar-asar macam ni. Kalau mereka jumpa pun mereka tak boleh faham. Mereka tak boleh faham. Kata Muhammad Amin, satu orang nama dia Walid bin Muslim. Walid bin Muslim. Dia tanya kepada Imam Malik, dia tanya pada Sufyan Sauri, dia tanya pada Lais bin Sa'ad tentang sifat-sifat Allah ni macam mana. Pasal dalam ilmu kalam ni duk bagi jawapan macam tadi ya. Jawapan itu dia risau, orang tak faham, dia risau. Ada orang datang kepada Nabi, Tuhan ni ada ke tak ada? Lagu tu punya tanya. Quran turun. Quran kata afillahi syak. Hang syak ke Tuhan tu ada? Fatiris samawati wal ard. Buat langit, buat bumi siapa? Jadi dia tak ada satu jawapan. Dia tanya Tuhan ada ke? Dia jawab Tuhan tu wajib ada, tak boleh tak ada. Dia tak jawab macam tu. Ilmu kalam. Dia jawab, dia takut kawan tu tak faham. Sebenarnya dia takut kawan tu tak faham. Dia sedang mencipta satu kaedah baru sampai orang terus tak faham. Sampailah sekali orang tolak kaedah yang betul-betul wujud dalam agama. Orang tolak. Pasal duk pakai kaedah dia tu turun-temurun. Ini satu kesilapan yang cukup besar, kata Muhammad Amin, yang wujud. Sampai lah ni belum ada, kata dia, sampai zaman dia tulis buku dia ni, dia kata belum ada satu kerajaan dalam dunia ni boleh betulkan benda ni. Belum ada lagi. Dan dalam muqaddimah buku dia ni, dia kata mudah-mudahan akan datang sebelum kiamat benda ni dapat diubah.
Kalau nak ubah benda ni, Muhammad Amin kata, nak ubah benda ni sama macam kita nak ubah matahari piduk tempat bintang, bintang piduk tempat bulan. Dunia akan kacau. Pasal pada pihak ilmu kalam, dia duk kata tu agama, dia duk kata tu tauhid, dia duk kata tu akidah, dia duk kata tu iman. Kita duk kata kat dia salah. Bila kita kata dia salah, dia dengar tu, dia bayang apa. Dan kita duk belajar cara salah, dia bayang satu benda yang cukup celaru kat kita ni. Kata Muhammad Amin, orang tanya ni, Walid bin Muslim tanya pada Imam Malik, tanya pada Sufyan Sauri, tanya kepada Al-Laythi bin Sa'ad, yang kata sifat Allah ni macam mana. Semua orang-orang dia tanya ni jawab satu benda aja, amiruha kama ja'at bila kaif. Terima sifat Tuhan macam mana Tuhan cerita, dan jangan kita bertanya macam mana sifat Tuhan. Terima macam tu. Balik ilmu kalam dia tak boleh terima. Dia kata kita mesti cari satu hujah akal. Satu hujah akal macam mana nak jawab. Mereka ni asal orang baik, bukan orang jahat. Orang baik, orang beriman, orang terima Quran, orang terima sunnah. Tapi dia risau kepada orang tu tinggi. Risau dia tu terlampau tinggi. Dia takut orang tak faham. Tambah dia pergi jumpa macam Ali kata macam tu, dia pergi jumpa. Dia jumpa macam tu. Kalau kata Tuhan ni duduk di langit, oh kacau. Tambah mungkin mereka ni orang asal puak-puak Greek tua. Sembah api pun ada pakcik. Macam-macam punya duk ada. Celaru. Macam-macam punya duk ada. Cakap macam ni kata Tuhan duduk di langit, dia bayang macam dewa-dewa agama dia asal duduk di langit. Jadi dia beritahu Tuhan daripada langit dia kuasai semua benda. Oh, dia faham. Maknanya Tuhan ada kuasa. Tuhan ada kuasa. Itulah maksud Tuhan duduk atas aras. Akhirnya orang terima jawapan dia sebagai nas Quran. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Dia pergi jadi satu petaka dalam agama ini. Maka kata dia apa dia? Fahaula'i ra'au uquf indama ja'a fi din min ghairi tafsir. Ulama-ulama ini kita sebut nama tadi, Imam Malik, Sufyan Sauri, Laits bin Sa'ad, mereka ni semua, termasuk apa nama Rabi'ah ni, guru pada Imam Malik, mereka ni menerima cara belajar akidah ni dengan jalan terima dalil yang ada, cuba faham dalil tu dan tak bagi apa-apa penjelasan. Maksud dia tak cuba takwil, tak cuba ubah makna, tak. Sebab la tuslihu lil ammah. Benda tu tak ada apa kepentingan kepada umat. Sebab benda ni berhubung dengan sifat Allah dan akal manusia sangat nak faham tak boleh. Berdasarkan apa Allah Ta'ala cerita, kita faham takat tu. Hak baki tu kita serah pada Allah tanpa kita bertanya macam mana. Kita belajar apa yang Allah Ta'ala kata dan kita boleh faham benda Allah Ta'ala kata. Tapi dia kata apa dia? Dia kata amma tariqatul mutakallifin wa syuyukhuhum fataghayir hadhil asliyin faminhum aminu billah wa ma ja'a bihi rasul. Tapi jalan mutakallimin ni, jalan sifat 20 ni, jalan ahlu kalam ni dan syekh-syekh mereka ni fataghayir, dia ubah. Bila dia ubah, dia tak sedar apa yang dia buat, dia telah ubah satu benda yang cukup tak boleh ubah. Apa dia? Sifat-sifat Tuhan. Bila dia ubah, setiap benda dia ubah tu dia bubuh satu nama lain. Dia takut orang tak faham, tapi dia tak sedar telah berlaku tahrif, pengubahan lafaz dan makna. Yang ni mereka tak faham. Pasal apa? Sebab mereka ni mementingkan biadillatil aqliyah al-mantiqiyah. Mereka lebih mementingkan benda tu boleh dibukti secara akal dan secara mantik. Sampai pada peringkat mereka masuk pada daerah mereka tak boleh masuk, iaitu pada sifat Allah, pada ayat Allah. Maka benda ni menimbul masalah daripada zaman hari itu sampai zaman dia tulis buku dia. Yang tu kita cerita apa yang dia sebut. Lepas tu kata Muhammad Amin, dia kata fal muhafizuna fid din
Apa jalan kita nak bagi agama kita nak jadi elok bila kita belajar akidah? Dia kata tak ada jalan. Al-uquf 'inda an-nas. Kita kena belajar uquf. Uquf ni maksud dia apa? Berhenti. Dia kata uquf daripada Arafah kan. Tapi berhenti duduk dalam situ. Bila ada nas, kita berhenti. Kita terima nas tu. Wa natqu bima natqu bihi fil hudud al-fazid. Kita bercakap pada batas yang lafaz nas benarkan kita cakap. Wasukut amma sakata anhu. Kita diam bila nas mendiamkan diri. Maka kita akan selamat daripada manhaj falasafah dan manhaj mutakallimi. Kita akan selamat. Sebab manhaj depa punya jalan manhaj adalah jalan nak buktikan sesuatu itu dengan biadillatihim al-aqliyah. Dia nak satu bukti secara akal. Pasal apa? Benda ni ada kena mengena dengan agama asal-asal dia belajar. Ini kata Muhammad Amin dalam buku dia Duhal Islam. Jadi ikhwan, kalau orang kata kepada kita pasal apa kita tak boleh terima ilmu kalam, kita kata satu ilmu yang asal dia ada masalah. Baik, apa kena mengena pula dengan sifat 20 ni? Tengok. Orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak belajar sifat 20. Kan? Sifat 20 tu apa dia? Sifat 20 tu 20 sifat siapa? 20 sifat Tuhan lah. Yang kata sifat 20 tu bukan 20 sifat TYT ke penghulu JKK ke, dah 20 sifat tu sifat Tuhan. Jangan main-main. 20 sifat tu sifat Tuhan. 20 yang wajib, 20 yang istihalatul mustahil, 1 yang harus. 4 sifat wajib Nabi, 1 sifat harus bagi Nabi, 4 sifat mustahil. Campur semua 50. Nama dia Qawaidul Iman, nama dia Aqidatul Khamsin. Sifat 20 ni kalau kita pergi belajar dalam buku, dia nama dengan Aqidatul Khamsin. Aqidah 50. Macam mana jadi 50 Pak Amir? 2 sifat wajib, 20. 20 sifat mustahil, campur jadi berapa? 40. Kan? 1 sifat harus bagi Tuhan, jadi 41. 4 sifat wajib bagi Nabi, 45. 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat harus bagi Nabi. 50 tu nama dia Aqidatul Khamsin. 50 Aqidah 50. Aqidah 50 tu dengan nama lain sifat 20. Pasal dia nak sabitkan 20 kepada Tuhan dan nak menolak 20 yang mustahil. Dia panggil istihalatul mustahil. No. Tak dengar? Siapa tak dengar? Tak dengar? Dah kuat dah. Tak lagi dia pecah ni. Tak apa, saya ke depan sikit. Maklum dengar maklum? Baik. Yang tu kita namakan dengan 50 akidah 50. Baik. Orang kata, yang kata Wahabi ni siapa dia? Depa ni akidah 50 tak belajar. Bila tak belajar akidah 50, depa tak belajar sifat Tuhan. Itu tomahan. Kalau tak belajar sifat 20, maksud dia tak belajar sifat Tuhan. Baik. Jika demikian takrif Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan seluruh para ulama salaf juga adalah Wahabi, kerana mereka tak pernah kenal apatah lagi belajar dan mengajar sifat 20 pada orang Islam di zaman mereka. Kalau itulah yang dimaksudkan Wahabi, dia tak belajar sifat 20, maka Imam Syafi'i beranak tahun sifat 20 tak ada. Bapa Wahabi dia sifat 20 ni main daripada mana? Main daripada yang kita duk baca dalam Al-Ibanah kan. Kita Al-Ibanah cuba kita tengok muka surat 2 balik di rumah nantilah. Iaitu pada tajuk siapa dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia kata Imam Abu Hasan beranak pada tahun 260 Hijrah. Dia beranak pada tahun bila? 260 Hijrah. Imam Syafi'i mati bila? 204 Hijrah. Mati Imam Syafi'i sifat 20 tak ada lagi.
Tapi ilmu kalam dah ada dah. Ilmu yang duk gui akidah tauhid dengan cara akal dah ada. Tapi yang kata akidah 50 ni pengasas dia tak ada lagi. Dia beranak 260. Jadi kalaulah tak belajar sifat 20 tu Wahabi, habis ni kerajaan Malaysia ni kerajaan Wahabi. Sebab mazhab besar di Malaysia apa dia panjang? Syafi'i . Macam Imam Syafi'i tak jumpa, Imam Abu Hanifah tak jumpa, Imam Malik tak jumpa. Last imam yang jumpa saya Imam Ahmad bin Hanbal. Tu pun tak lama. Tu mati macam mana dia ni Imam Abu Hasan ni? Kata Imam Abu Hasan, dia masuk Baghdad, dia jumpa satu orang ulama hadis, nama dia Al-Hafiz Zakaria bin Yahya. Dia dengar fiqh daripada kawan ni, dia dengar hadis, buat balik dia fikir. Ada benda selama ni dia belajar dengan satu orang guru besar, nama dia Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Jubai ni siapa dia? Suami mak dia. Tu bahasa elok dah. Suami mak dia, suami baru mak dia. Bapak dia mati, mak dia kahwin dengan ustaz nama Abu Ali Jubai ni. Jadi bahasa yang mudah faham, pak tiri laki mak dia. Apa tu? Tu mudah faham sikit. Jadi dia mengaji dengan suami mak dia. Setelah dia mendalam, dia duduk mengaji tu, dia duduk mengaji, mendalam. Ada beberapa masalah buat dia jadi pening, dia tanya kepada pak tiri dia tak boleh jawab. Apa dia kata di sini? Beberapa malam dia jadi resah dengan akidah yang dia duduk pegang. Lepas tu dia berdiri, dia sembahyang 2 rakaat, dia minta Allah Ta'ala tolong dia. Yang kata Abu Hasan hak beranak tahun 260 ni. Dia minta Allah Ta'ala tolong dia. Maka lepas dia bangkit, dia sembahyang, dia cerita, dia mimpi Nabi. Dalam mimpi itu satu benda, dia buka-buka mata, dia tengok Nabi, satu benda Nabi kata kat dia, pegang sunnah aku. Nabi bukan bagi serban hijau ke, ni pegang elok serban ni, nanti siapa mai rendam bayak dia buat minum. Tak. Dia buka-buka mata, nampak muka Nabi. Nabi kata satu benda kat dia, Nabi kata pegang sunnah aku. Dia jaga. Bila dia jaga, apa dia buat? Dia bandingkan ilmu kalam yang dia belajar dengan Abu Ali Al-Jubai ni, seorang tokoh Mu'tazilah. Dia banding sampailah satu peringkat, benda ni dia buat. Dia kata akidah ni ada masalah. Mai pula satu masa dia jadi satu orang yang nak pegang akidah sunnah ni, nak kena start belajar. Dia pun start pergi dengar kuliah Imam Ahmad. Dia start pergi, dia ambil tahu tulisan apa nama Imam Fiqhul Akbar. Siapa tulis? Abu Hanifah tulis hal akidah. Dia ambil tahu. Dalam duk ambil tahu macam tu, dia jumpa satu orang yang bernama Ibnu Kullab. Imam Ahmad kata Ibnu Kullab ni satu orang yang cukup jahat dalam akidah Ahlus Sunnah. Cukup jahat. Dia masuk racun dalam akidah Ahlus Sunnah. Dia masuk racun, maka jangan siapa mengaji dengan dia. Siapa duduk majlis Ibnu Kullab, jangan main majlis aku. Terhoyong hayang lagu tu. Masa duk terhoyong hayang tu, dia cuba memberanikan diri dia, memberi isbat, mensabitkan sifat Tuhan sebanyak 20. Yang khilaf dengan Abu Mansur Al-Maturidi 13 sifat. Tengok. Ada benda tak selesai. Tak boleh dia kata, tak boleh. Ada benda yang tak selesai ni. Belajar lagi. Ni kita ingat Pak Mik, dulu mula-mula kita mengaji kitab ni. Ni kita baca satu persatu. Kat sini saya tak baca lah satu persatu pasal bukan tajuk kita. Tapi nak cerita, dia asaskan sifat 20. Main satu peringkat, dia tinggal apa yang dia asas sifat 20, dia tulis buku akhir dia, Al-Ibana fi Usul Ad-Diyanah. Di sini akidah dia yang terakhir. Dalam akidah ni dia cerita, dia buang sifat 20 macam dia buang baju di badan dia. Benda dia buang, kita pergi ambil.
Kita pergi ambil, kita dah pelekat satu vest baru, kita panggil kita ni pun Asy'ariyah. Dulu bila dia perkenal sifat 20, dia panggil diri dia Asy'ari lah, dia tu Sy'ari lah. Siapa yang ikut dia, Asy'ariyah lah. Dia buang. Bila dia buang, masalah dia apa dia? Ni, hak rebus tak empuk ni, bakar tak rentung ni. Anak-anak murid. Anak-anak murid sampai mati kata ni bukan buku dia. Dalam mukadimah ni, Imam Zahabi kata ni buku dia, Ibnu Katsir kata ni buku dia, Baihaqi kata ni buku dia, Imam Ibn Taymiyah, Imam Nawawi, semua kata ni buku Abu Hasan Asy'ari yang akhir. Orang tak boleh terima sebab tulisan dia yang akhir ni bercanggah dengan ilmu sifat 20. Bercanggah. Bercanggah. Kita belajar memberi nama sifat 20 tu pun satu masalah dah. Satu masalah dah. Bagi nama tu sifat 20 dah masalah. Pasal apa? Yang bagi sifat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kita tak bagi sifat Tuhan. Kita terima, kita beriman, kita pakai yang tu. Dalam pelajaran akidah, tak ada yang kata sifat Tuhan start dengan wujud. Tak ada. Bila orang tak percaya Tuhan, turun ayat Quran, afillahi syak, hang tak percaya Tuhan? Siapa buat turun hujan? Dia tak pergi kata pada orang tu, Allah wujud. Mana boleh tak wujud? Mesti wujud. Quran tak main macam tu. Quran tak main wujud itu sifat Allah. Tak payah sebut. Lepas tu qidam. Sifat Allah nombor 2 qidam. Kita pergi bagi sifat satu-satu ke Tuhan. Sampai 20 kita berhenti. Lepas tu kita pergi bagi satu sifat, kita sebut lawan sifat dia. Dia tak boleh lawan dengan sifat ni. Kesemua ni pakai alasan apa? Alasan aqliyah mantiqiyah. Alasan ilmu kalam tadi. Tak boleh terima. Kita tak boleh terima. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata, kalau hampa jumpa orang kata Allah bersifat dengan qidam, satu benda apa kena ingat. Qidam bukan sifat Tuhan. Qidam sekadar nak bagi tahu kata Allah Ta'ala itu wujud. Dia adalah awal. Dan awal dia tak start dengan siapa-siapa awal lagi. Tak ada. Dia yang paling awal. Qidam, Ibn Qayyim kata, qidam bukan daripada sifat Allah Ta'ala. Tak boleh masuk dalam sifat 20 tu satu daripada sifat Allah. Qidam tak boleh. Qidam tu Ibn Qayyim kata sekadar Imam At-Tahawi sebut dalam Aqidah Tahawiyah nak bagi orang zaman tu faham dengan dia kata qidam itu tanpa awal. Dia pakai untuk bagi orang tu faham, tapi qidam tu bukan sifat Tuhan. Tapi dalam sifat 20, qidam tu duduk nombor 2, sifat Tuhan. Satu kesalahan yang cukup besar dalam memberi sifat Allah Ta'ala tu daripada kita punya cara. Ni cara apa dia? Cara aqliyah biadillatil aqliyah mantiqiyah. Daripada falsafah Yunan. Kata pengarang buku kita ni, apa yang jelas sebagaimana as-sunnah yang digelar sebagai Wahabi, Imam Syafi'i bersama para ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya mempelajari kesemua sifat Allah tanpa hanya terhad kepada sifat 20 sifat sahaja. Mereka menetapkan sifat-sifat itu tanpa tashbih dan tanpa ta'wil. Daripada zaman Imam Syafi'i tak pernah orang sebut sifat 20, tak pernah. Tambah mai pula zaman kita, siapa semayang tak belajar sifat 20, semayang tak sah. Siapa duk semayang tak belajar sifat 20, semayang tak sah. Kacau tu pelan duk main, bukan duk pi, dia duk main. Duk pening kepala, tak duk napai wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Quran kata apa dia? Quran kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat 20 bubuh nama Tuhan, sifat Tuhan mukhalafah lil hawadith. Dia tak pakai yang Quran sebut tu, dia bubuh nama dia. Mukhalafatuhu lil hawadith. Quran kata apa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Allah sendiri bagi tahu diri dia tak sama dengan benda lain. Guna bahasa Quran, laisa kamitslihi syai'un. Sifat 20 dia tak pakai ayat ni, dia pakai mukhalafatuhu lil hawadith. Ada masalah. Ada masalah.
Bubuh nama sifat 20 pun ada masalah. Satu persatu dihalusi sifat-sifat tu pun lagi satu masalah. Lepas tu duk buat perbandingan jisim, arat, jauhar, jawahir. Oh, lagi satu masalah. Duk belajar ni ingat Tuhan ni bukan jisim. Dia duk beritahu pula Tuhan ni bukan jisim, bukan ada kulit, ada tak ada. Tuhan ni bukan lapisan. Tuhan ni Tuhan duk di mana? Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Dia boleh ada belah kiri, dia boleh ada belah kanan. Macam mana dia boleh ada di mana-mana? Dia kena ada di mana-mana. Sebab kalau dia tak ada di mana-mana, dia bukan Tuhan. Yang duduk setempat ni semua makhluk. Satu terjemahan yang sangat luar biasa. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kata satu penjelasan yang sangat pelik. Sangat pelik dia kata. Tapi boleh diterima oleh ahli falsafah dan orang yang akal yang tak sihat bahawa itu akidah. Sampai pada ayat dalam majmu' dalam apa nama? An-Naqdul Mantiqi. Al-Naqdul Mantiqi, Ibnu Taimiyah kata sampai pada ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Bila sampai tang sini, Ibnu Taimiyah kata, dia kata sepatah. Dan benda yang sama diulang oleh murid dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa dia kata? Bagi orang yang memperhatikan hari pertemuan dia dengan Allah, dia akan bagi perhatian pada ayat ini. Bagi orang yang nak bertemu dengan Allah di hari akhirat, dia akan perhati ayat ni. Pasal ayat ni Allah Ta'ala kata masa hampa hidup, hadza sirati mustaqiman. Inilah satu cara hidup yang paling lurus, lain tak ada lah. Pada cara hidup itu ada ibadat, ada akidah, ada prinsip untuk hidup. Dan Quran kata wala tatafarraqu, jangan kamu ambil jalan lain, ambil jalan ni. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kata bagi orang yang akal yang waras, dia akan perhati siapa dia yang ambil jalan Allah, siapa dia yang ambil jalan lain. Dia bila perhati pada Syiah, dia perhati kepada Mu'tazilah, dia perhati kepada Jahmiyah, dia akan dapati depa inilah orang yang keluar daripada jalan Allah. Masing-masing mereka mengaku di atas kebenaran, tapi satu pun yang mereka kata kebenaran tidak ada jalan sahabat di dalamnya. Sedangkan Quran kata inilah jalan yang paling benar, iaitu jalan Nabi didik para sahabat dia. Golongan-golongan ni semua satu pun tak duduk di atas manhaj para sahabat. Maka bagi orang yang rasa nak bertemu dengan Tuhan dia dan dia ada akal yang waras, dia akan menyelisih daripada akidah sampai akhlak dengan orang-orang ini semua. Itu kata Ibnu Qayyim. Itu kata Ibnu Taimiyah diulang balik oleh Imam Ibnu Qayyim. Subhanallah. Jadi jalan kita belajar sifat 20 ni ikhwan bukan daripada jalan Ahlus Sunnah, tak ada. Tak terkenal sifat 20 ni bukan daripada mazhab Ahlus Sunnah. Dia daripada jalan falsafah, dia daripada jalan ilmu kalam, dia beranak daripada Mu'tazilah, dia lahir mai daripada Jahmiyah. Akhirnya tokoh besar-besar yang dulunya terikat dengan mazhab ni, depa buang akidah lagu ni ke tong sampah. Depa kembali kepada akidah para sahabat. Jalan inilah yang menyelamatkan manusia. Kata pengarang kitab ni, dia kata dia ulang perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, dia kata yang ni ada dalam Fathul Bari jilid yang ke-13. Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang tak boleh siapa pun menolaknya. Siapa yang menyalahinya setelah nyata hujah ke atasnya, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah. Dah tertegak dah macam mana akidah Quran, macam mana akidah sunnah dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah faham dah jelas. Dia tak mau pakai juga. Dia tak mau terima nama Tuhan, dia tak mau terima sifat-sifat Tuhan. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, para nabi. Apa makna kufur kepada Allah? Sifat-sifat Allah ni, nama Allah ni kita panggil barang taufiqiyah, barang yang kita tak boleh terlibat. Allah yang bagi tahu. Nas dia memerlukan dalil. Pasal ini bukan sebarangan.
Kita bukan boleh duk pergi bagi tahu. Saya ingat rukun negara ni kena tukar daripada 5 kita buat 4 cukup jangan buat pasal. Orang buat rukun negara tu lepas 13 Mei. Tu Razak buat lepas 13 Mei. Dia buat tu bukan dia duk kena kopi tepi kedai jalan ni. Apa nak buat dah? Dia ada kertas putih. Dia ada bincang orang tertentu. Orang lagu kita ni cakap macam mana buih mulut tak pakai. Ini rukun negara, bukan hal tauhid. Tiba-tiba rukun negara kita tak boleh campur tangan orang tertentu, tiba-tiba sifat Tuhan kita masuk campur. Hang siapa dia ni? Yang duk campur sifat Tuhan, nama Tuhan duk pindah ke tubuh kau ni, ini kerja Kristian. Yang pandai-pandai pergi kata Isa tu siapa dia, pandai-pandai pergi kata Maryam tu macam mana dengan Tuhan, ini perangai mereka, bukan kita. Kita tak boleh. Kita macam mana dia cerita tadi, ditanya kepada ulama-ulama sunnah macam mana sifat Allah, macam mana nama-nama Allah ni, ulama sunnah jawab amiruha kama ja'at bila kaif. Terima macam mana Tuhan turun tanpa tanya macam mana. Bahasa Quran sangat boleh faham. Tak ada yang tak dapat difaham. Semua boleh difaham. Tapi cara dia macam mana kita tak tahu. Ini baru nama dia belajar cara ahli sunnah. Adapun sebelum tertegaknya hujah, maka sesungguhnya dia dimaafkan di atas kejahilan itu kerana ilmu yang demikian tak boleh dicapai melalui akal, mimpi atau fikiran. Dia belajar sifat 20, dia mati dengan ayat tu. Dia mati duk percaya kata qidam sifat Tuhan. Dia mati dalam keadaan duk percaya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, hal keadaan Tuhan. Ni ta'lu apa nama suluhil qadim, suluhil hadis, duk percaya lagu tu. Sifat Tuhan ni ada takluk semua ni. Dengan ayat tu dia mati. Bukan seorang dah mati lagu tu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau dia mati dia pergi belajar ilmu ni sedangkan dia jahil. Sebab ilmu ni bukan boleh dapat dengan mimpi, dengan fikir, dia kena pergi belajar Quran dan Sunnah. Maka dia kata mereka itu dimaafkan. Allah akan maafkan dia. Kalau memang tak sampai seru. Yang kacau ni dia duduk dengar hari-hari. Dia dengar dia tu kata Allah ni ada rububiyah, dia tutup TV, dia buka TV lain yang kata wujud lawan dia tak wujud. Dia kata ni baru betul. Dia duduk tempih satu-satu, dia tempih tak mau dengar. Tambah pula ustaz duk pergi ugut. Anjara hampir belajar. Main belajar duk kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Yang tu semua tokoh Hindu, bukan Tuhan, tahu tak? Naik takut. Hang bayang hang kata Tuhan ada tangan, hang cuba hang sembahyang. Hang takbir tu cuba bayang tangan Tuhan. Hang jadi apa? Hang jangan main-main, hang Islam cara zahir, hang murtad cara batin. Kena lah betul punya ayat. Tak pecah peluh buat ni. Yang kata ni tu dia punya serban hijau pula buah tebau. Yang kata tu tak pecah peluh kita. Kita takut. Ya, yang kita belajar ni boleh hilang. Kata Imam Syafi'i, mereka diampun kalau mereka ni orang yang tak tahu apa. Maka kita mesti menetapkan sifat-sifat ini dan kita juga menafikan tashbih. Kalau kata ada tangan, ada apa ni semua bagi Tuhan, kita menolak tashbih. Tangan yang takkan sama dengan makhluk. Mana kita tahu? Pasal Quran kata laisa kamitslihi syai', tak sama. Allah cerita sifat dia, lepas tu Allah kata tak sama. Habis kita berimanlah dengan dia. Nak soal balik, Imam Malik kata dapat dosa bid'ah. Beriman. Ini pasal ikhwatul iman, kita tak belajar sifat 20 langsung tak wujud zaman Nabi, bukan daripada aliran mazhab Syafi'i, dan menamakan sifat 20 dengan 20 itu pun ada masalah. Lepas tu mensabitkan Allah dengan 20 sifat yang tidak sabit dalam nas Quran, satu lagi masalah. Kita tak boleh pandai-pandai pergi bubuh ni untuk ini sifat Tuhan. Tak boleh, sekali-kali tak boleh. Dia kena datang daripada jalan Al-Quran, dia kena datang daripada jalan sunnah Nabi SAW. Pasal tu pelajaran akidah sunnah dia jelas. Dia start dengan la ilaha illallah, habis. Kata Imam At-Tahawi, apa dia kata? Kami bercakap dengan apa yang kami yakin.
berdasarkan petunjuk daripada Allah. Allah itu annallaha wahidun la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Habis, boleh faham. Maksud yang kata tak ada syirik itu apa dia? Tak. Tolak syirik rububiyah, tolak syirik uluhiyah, tolak pada asma' dan sifat, tolak. Bersihkan tauhid kita. Tiga-tiga tauhid itu bebaskan dia daripada syirik. Rububiyah milik Allah, uluhiyah milik Allah, asma' dan sifat milik Allah. Sifat Allah mengetahui benda gaib. Jangan duk buh dekat bomo, dekat siapa-siapa ni, jangan. Jangan pibut lama dia pibut sifat gaib ni pada orang mati. Sembang pula panggil orang mati keluar daripada kubur masuk dalam badan pawang besar ni, sembang pula. Sembang. Kata, awak panggil kami mai. Kami duduk tidur dalam tu. Dia kata boleh minta maaf ni, minta maaf lah ni. Anak cucu ni buta perut sikit. Dia mengaku dia buta perut, Mami. Anak cucu ni buta perut sikit. Ni nak minta tolong dekat Tok Cepok. Tok Cepok dia panggil mai Pak Mi. Ayat liak meleleh. Tok Cepok, tangan Cepok meleleh ayat liak. Tak, 2-3 hari ni rasa tak berapa seronok duduk dalam rumah. Mau tak seronok, dia kata. Dia tanam belakang pencok. Tok Cepok pun pergi keluar semua, tengok-tengok ada serungkui warna kuning. Warna kuning. Yang buat tu mesti keturunan raja. Warna kuning. Raja punya keturunan. Tak tu. Tengok-tengok macam-macam duk ada. Habis tak apa dah, selamat pagar rumah semua. Tu Cepok nak balik. Nak tanya satu dekat tok ni, apa lagi? Ni kami mejoh ni, penat ni. Ialah nak tanya satu, Tok Cepok di sana duduk tak mana? Mana lagi duduk alam barzah, ha? Lagu tu punya sembang. Dia ingat dia berubat. Dia ingat berubat. Dia ingat benda tu betul. Dia ingat menurun. Dia duduk syirik dengan Tuhan. Quran kata min wara'il barzakhin ila yaumi yub'atsun. Yang masuk ke alam barzah hari kiamat baru keluar. Itu Quran. Itu sifat Allah saja yang tahu benda gaib. Dia buat melawak dengan benda ni semua. Dia tak lepas tauhid asma' dan sifat, dia tak lepas. Tauhid asma' ni dan sifat Allah mengetahui benda gaib. Dia hanya wujudkan benda gaib. Dia pergi tanya ke orang ni. Ni barang hilang, tolong tengok sah. Tapi kalau hak bomo lagi satu tu tak apa. Nampak main berapa orang ni. Ni main pasal apa? Pasal budak Nora kan? Bomo tu tak apa. Bomo tu tak masuk sini. Budak Nora tu keras dia dah, kan? Pulut ada pulut. Pulut. Telur ada. 3 aja. Lain mana? Lain tak nampak dia kata. Wahai mambang, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Aku hulur apa tolong capai. Itu tak apa. Lagu tengok dah layak. Lagu tu tengok dah layak. Nampak tak ujung tu? Nampak tak ujung tu? Nampak? Ambil lilin titik. Titik lilin dah layak jadi orang. Ambil ramai. Ni orang tak guna duk buat hang ni. Mainkah? Bubuh hati nama berubat tapi dah pindah sifat Tuhan kepada makhluk, syirik punya raja. Bila sebut Allah itu innallaha wahidun la syarikalah, Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada syirik, kena bebas daripada semua syirik. Rububiyah milik Allah, uluhiyah milik Allah, asma' dan sifat, dan semua tu berdasarkan keterangan daripada sisi Allah. Kita belajar sifat 20, kita belajar ilmu kalam sampai satu peringkat orang duk belajar sifat 20 ni boleh berubah orang. Orang duk belajar sifat kalam ni pun pergi bomo lagi. Kita kata yang kata mengaji akidah sifat 20 lagu mana, dia kata ini khatiak. Tuan, kita ni boleh tahu benda gaib ke? Dia jawab cara sifat 20. Dia kata ini benda harus bagi Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi ke siapa-siapa, boleh. Cara jawab tu tak ada akidah. Quran kata dalam surah Jin, Allah kata yang kami bagi tahu sikit benda gaib hanya pada satu orang aja, Rasul yang kami utuskan saja. Dia tahu sikit, lain tak tahu. Lain tak boleh tahunya benda gaib, tak boleh tahu. Tipu. Kalau dia tahu, dia bela jin. Kalau dia tahu, dia bela makhluk-makhluk halus ni, dia bela. Demi Allah kita kata dia buat kerja tak elok.
hang jangan buat main dengan syekh kami ni. Awak pasal apa syekh hang? Dia awak, dia KL gangster lah. Dah, dia ni dia pakai Ray-Ban. Dia tengah malam pun pakai Ray-Ban. Kalau dia buka Ray-Ban, dia nampak sampai jantung hang. Kita pun masuk pergi tengok pakai Ray-Ban betul. Pakai Ray-Ban betul. Buka Ray-Ban pun pejam mata, tak mau buka. Pejam mata. Assalamualaikum syekh. Dia tak boleh buka mata. Bila dia buka mata sampai jantung kita dia nampak. Apa ada jantung kita tu bentuk anaconda ke, bentuk ulang sawah ke, dia nampak. Kita kata apa? Kita kata kalau hang percaya syekh hang lagu tu, hang dengar apa aku nak kata. Syekh hang sedang kawan dengan setan. Syekh hang sedang kawan dengan syaitan. Surah Jin kata yang boleh tahu benda gaib hanya seorang sahaja, rasulnya Allah turunkan wahyu pada mereka. Bapa hang ni rasul kah? Pak mentua hang ni rasul kah? Ni tok guru hang ni rasul kah? Ni hampir belajar apa sifat 20 ni? Sampai hampir jadi karut macam ni. Hang boleh kata kalau Tuhan nak bagi kawan tu tahu benda gaib, itu hak Tuhan. Memang hak Tuhan. Tuhan bagi pada Rasul dia. Lain tak akan tahu. Itu berdasarkan dalil yang qat'i. Tak boleh tahu ya. Rosak akidah manusia. Jadi rosak. Kita tak boleh terima pelajaran secara sifat 20. Ilmu kalam pun macam tu. Ilmu kalam pun lagu tu. Antum tengok ilmu kalam dia kata semua imam mazhab mereka ni sangat benci dengan ilmu kalam. Benci sungguh-sungguh. Antum cuba tengok satu kata-kata Imam Syafi'i, tidak adanya lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya. Itu dia. Tak ada benda aku benci, ilmu kalam dan ahli dia yang duk belajar dengan tok guru tu semua aku benci. Kalau orang kata pada kita nak jumpa tak mana cakap Imam Syafi'i ni, dia bagi cari kitab Syiar Alam An-Nubala jilid ke-10 muka surat 19. Kitab ni siapa tulis? Imam Zahabi tulis. Kitab ni sampai lah ada. Berjilid-jilid ada. Erti bahasa Arab pergi buka jumpa dengan semua dia bagi. Tengok terjemahan dia kata sekiranya seorang hamba bertemu Allah meninggal, satu orang meninggal bawa semua dosa lain daripada dosa syirik, itu lebih aku suka daripada dia mati bawa ilmu kalam. Satu orang tu mati dia tak syirik tapi semua dia buat. Bunuh orang pun ada, tipu pilihan raya pun ada, bagi fatwa silap pun ada. Semua dengan main perempuan lorong garu pun dia lintas juga kat situ. Semua kira dia buat semua. Cuma syirik aja dia tak buat. Imam Syafi'i kata lebih baik dia mati buat dosa besar tak buat syirik daripada mati tak buat dosa besar tapi pergi belajar sifat 20 dengan ilmu kalam. Tu dia. Anak kata apa? Bagi orang yang dia dengar kita cakap dia nak cari kebenaran, dia boleh cari dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa tulis? Imam Ibn Kathir. Dia cari kebenaran kat situ. Bagi orang dia dengar dia tak mau cari hidayah, apa kata lagu tu, habis main nombor ekor dengan mengaji, main nombor ekor lagi baik lah. Dia tanya kita, habis tunggang main melelong, yang tu lagi baik daripada pergi mengaji. Kita mengaji nak kenal Tuhan, betul mengaji kenal Tuhan, tapi cara tu cara yang keluar daripada syariat Tuhan. Sifat 20 tak boleh, cara dan kaedah dia tak boleh. Ada sebahagian orang kata kita nak mengaji cara sifat 20 ke, kita nak mengaji cara apa tak penting, yang penting kita kenal Tuhan. Ada orang dia selesa dengan jalan sifat 20, dia belajarlah cara tu, yang penting dia kenal Tuhan. Kita kata kat dia, abang minta maaf banyak-banyak, minta maaf. Ahlus Sunnah memperkenalkan dua cara. Satu, kita kena belajar tauhid, satu, dan tauhid itu mentauhidkan Allah, satu. Yang kedua, tariqu ilaihi, jalan nak sampai kepada tauhid juga kena bersih daripada syirik. Dua benda tu kaedah Ahlus Sunnah dalam belajar akidah. Jadi tak benar kalau kita kata boleh belajarlah apa kaedah pun, janji hang kenal Tuhan. Demi Allah, Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah kata kalau hang keluar belajar tauhid tapi hang tak pakai jalan akidah, demi Allah hang tak akan kenal Tuhan dia. Itu Aqidah At-Tahawiyah ditulis oleh Imam At-Tahawi. Jadi ulama sunnah seorang pun tak menerima kaedah macam ni yang orang hari ni duk jajar. Dia kata apa? Kalaulah manusia tahu
bahawa hawa nafsu tu ada dalam ilmu kalam. Kalau kita tahu tang mana masalah ilmu kalam ni, nescaya mereka lari daripadanya seperti mereka lari daripada singa. Kalau hampa tahu lah yang kata belajar ilmu kalam sifat 20 ni bahaya, nescaya hampa nanti tengok dia tu macam singa. Hampa tengok ustaz tu sejak kata malam ni nak belajar qidam, hampa cunggik terus pi pasal malam lah. Rupanya kadang-kadang pi pasal malam bagus juga Pak Amir. Kadang-kadang pi pasal malam, kalau di masjid duk ada duk pi mengaji ni, malam ni kita nak belajar apa dia? Qaunuhu. Ikut saya, qaunuhu. Semua kaya qaunuhu. Qadiman. Nak belajar. Tak apa. Turun pelan-pelan, start kereta pergi kena cendol tak mana-mana. Ya, kalau hantau masalah sifat 20 tu, kalau hantau masalah ilmu kalam tu, hang lari macam mana hang lari daripada singa. Tengok Pak Amir lagi satu. Ni semua jenis cakap bagi sakit hati ni. Imam Syafi'i kata apa? Hukuman aku terhadap ahli kalam, aku nak bagi hukuman siapa pergi belajar ilmu ni, hendaklah dipukul dengan pelepah kurma. Lah kita pelepah nyok. Siapa pergi mengaji ilmu ni, sidai pelepah nyok tengah belakang. Lepas tu naik ke atas unta, dibawa keliling orang ramai sambil kita sebut kuat-kuat, inilah balasan orang meninggalkan kitab dan sunnah lalu menghadap ke arah ilmu kalam. Tu hukuman dia. Ini nak jumpa di mana? Dalam Syiar Alam An-Nubala. Itu dia. Kalau buat hukuman ni, yang nanti kena mula semua ustaz-ustaz. Yang nanti duk kena dengan pelepah kurma ni Pak Mik, bubuh hati unta, arak satu kampung, ustaz. Ustaz nanti kena. Kata dia, apabila telah sahih sebuah hadis menurut pendapatnya, ini Imam Syafi'i cakap, ada dalam Syiar Alam An-Nubala juga, apabila telah sahih sebuah hadis menurut pendapatnya, maka beliau selalu mengikuti kandungan hadis tersebut. Dan hal terbaik yang ada pada dirinya adalah bahawa beliau tidak suka untuk masuk ke dalam perbahasan ilmu kalam. Beliau hanya bersemangat dalam membahaskan masalah-masalah fiqh. Imam Syafi'i kata Imam Imam Az-Zahabi cerita dalam Syiar An-Nubala, Imam Syafi'i ni kerja dia kaji hadis. Ada dalam hadis sahih, dia akan cakap. Satu benda baik ada ke Imam Syafi'i, kalau orang tanya pasal ilmu kalam, dia tak mau jawab. Dia tak mau jawab. Imam Malik nanti kata, tak ada soalan lain kan nak tanya? Tak ada soalan lain kan? Tak mau jawab. Pasal satu ilmu yang tak pernah wujud zaman Nabi dan zaman sahabat, ulama-ulama pun tak mau dengan ilmu ni. Lepas 300 tahun hijrah, baru ilmu ni mai. Dia mai, dia masuk, sampailah, tak boleh buang daripada diri. Anda tengok kesudahan orang belajar ilmu ni, dia nak pergi tak mana? Dia mai ke faktor 9, iaitu dia nak jadi orang tasawuf. Dia nak jadi orang tasawuf. Tasawuf ni satu masalah. Pasal apa? Ada 3 ilmu kita wajib belajar. Tauhid, tasawuf, fiqh. Tengok. Ni, dia nak jadi 3 adik-beradik. 3 adik-beradik ni dia nak mai. Bila dah selesai tauhid tu apa dia? Sifat 20. Cara ilmu kalam. Lepas tu dah habis dah satu kitab tauhid, nak belajar apa pula? Mai tasawuf pula. Tengok apa Imam Syafi'i kata. Saya ulang lagi satu ikhwan. Siapa kita tidak dapat pendedahan yang betul, apa itu tasawuf? Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotor, ayat acak pun tak kotor lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada ayat acak dalam baris. Lebih pada akidah, maupun pada ibadah, maupun pada akhlak. A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya boleh buktikan satu persatu. Tengok. Orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak Sufiyah. Wahabi ni tak suka mengaji tasawuf. Kan? Betul tak? Orang kata, memanglah hang jawab tu, ada orang tanya satu soalan kan. Ni benda ni boleh tak boleh? Kita kata berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Dia jawab, dia kata betul, berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Tapi di sisi orang tasawuf boleh. Tengok, dia ada 2 hukum.
Kita kata di sisi orang fiqh boleh, tapi di sisi orang tasawuf tak boleh. Orang fiqh ni depa ni puasa tak makan tak minum lah. Tapi orang tasawuf lain. Orang tasawuf ni dia lain. Puasa depa cara lain. Tengok. Ni nama dia huru hara dia. Huru hara. Tasawuf satu ilmu yang cukup kotong. Cukup kotong. Mari saya buktikan satu persatu. Baik, Imam Syafi'i kata apa? Ini Imam Syafi'i kata. Dalam Manaqib Syafi'i ni siapa tulis? Imam Baihaqi. Imam Baihaqi tulis Manaqib Syafi'i. Dalam Manaqib Syafi'i dia kata, "Law anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti alaihi az-zuhru illa wajadtuhu ahmaq." Seandainya seorang jadi sufi, pengamal tasawuf di awal pagi, dia pergi belajar tasawuf pada awal pagi, maka sebelum zuhur engkau dapati dia termasuk orang yang paling bodoh. Bodoh tu main cepat. Ahmak ni bodoh kan. Tapi ahmak ni bodoh dalam bodoh. Kumpul semua orang bodoh, dia paling bodoh. Itu nama dia ahmak. Kalau dia start belajar tasawuf pada waktu pagi, sebelum masuk zuhur dia akan keluar dengan bodoh. Imam Syafi'i kata apa dia? Ini ada dalam Hilyah al-Ulama oleh Abu Nu'aim. Kata dia, usul tasawuf al-kaslu. Pokok asas kepada tasawuf malah. Malah itu asal kepada tasawuf. Bolehkah kita kata macam tu? Boleh. Saya buktikan beberapa nota kaki yang saya buat. Antum tengok. Yang pertama, antum kena tahu, tak ada orang belajar tasawuf ni dia boleh belajar dengan elok, melainkan akan ada pada diri dia hulu melampau. Saya ulang. Mana-mana antum tengoklah nama tasawuf, nama sufi, nama tarekat, benda ni akan ada hulu. Ini saya buat nota kaki daripada dirasat fi tasawuf. Dirasat fi tasawuf oleh Dr. Ihsan Hilali Zahir. Satu buku besar. Dia tulis jenayah tasawuf dan sufi. Antum kena dapatkan buku tu. Saya nanti abang ke Ustaz Johan, setiap kita ni kena ada buku tu. Itu buku yang terakhir dia tulis sebelum dia dibunuh. Dia dibunuh. Siapa bunuh dia? Campur orang sufi dengan orang syiah, bom meja dia mengajak, mati dia. Jenazah dia dibawa keluar daripada Pakistan, daripada Madinah, terus telefon kerajaan Pakistan, bawa jenazah dia pergi ke Madinah, hantar hospital Madinah. Sampai di hospital Madinah, dia mati. Dia ditanam di baket. Dia daripada BA, Master sampai PhD Madinah. Dia balik ke Pakistan, dia tak boleh duduk. Dia tengok tasawuf, dia tengok orang syiah, dia kata ni satu penjelmaan syaitan dalam agama. Dia karang buku pasal syiah, dia karang buku pasal Qadiani, dia karang buku pasal tasawuf ni, dia karang buku Dirasat fi Tasawuf. Satu buku yang menarik. Kita boleh terjemah darah hitam yang dicipta oleh orang tasawuf, merosakkan agama, sangat merosakkan. Daripada bahasa Arab pindah ke bahasa Urdu, daripada bahasa Urdu pindah ke bahasa Melayu. Kena baca buku-buku lagu tu, ikhwah. Ditulis oleh orang yang manhaj dia betul. Bukan orang yang kita tak kenal ikut kepala ni. Orang ni mengaji ahli sunnah, depa tulis, kita percaya tulisan depa. Tasawuf ni satu ilmu yang mesti ghulu. Mesti ghulu. Dan kita kena tahu seluruh ajaran tasawuf dia punya isi apa dia? Isi dia itu kena bertentangan dengan cara Nabi. Saya buktikan daripada akhlak sampai akidah. Akidah saya ambil satu dua contoh. Pasal berat-berat. Akidah dia berat-berat. Sya'rani kata. Dalam dirasah fi tasawuf, Sya'rani kata apa dia? Sya'rani nama dia. Dia kata, orang tasawuf yang tak rasa lapar, orang tasawuf yang tak pernah rasa lapar dan tak pernah menelanjangkan diri dia, dia ni masih dipanggil anak-anak dunia dan tak layak dia dipanggil sebagai orang sufi. Nak masuk tasawuf, nak masuk hati ni bersih bertemu Allah, lapar kena rasa, jalan tengah jalan telanjang sekali kena rasa. Itu dia.
Orang ni kita kata apa, anak-anak murid ni kan, yang cakap tu Pak Mit tu dia punya janggut. Bubur inai pula lagi kat atas, nampak warak lah. Mandi pun pakai serban, umbun-umbun kepala tak bagi tengok ke orang. Bini dia pun tak pernah tengok umbun kepala dia, tak pernah tengok. Bayang, bini dia tak pernah tengok, dia tidur pakai serban. Dia mandi pakai serban, semua dia pakai serban. Orang kata warak, umbun kepala tak nampak. Satu hari dalam perjalanan dia duduk bersih diri, dia sudah lari sekali telanjang, terkejut dengan satu kampung. Dia telah dapat satu anak tangga dalam tasawuf pasal dia telah menelanjangkan diri dia. Antum pernah dengar cerita Imam Ghazali? Saya tak tahu betul tak betul, tapi cerita ni masyhur dalam semua kitab Jawi tua. Imam Ghazali pernah kucuk pungkok unta. Ya, Imam Ghazali pernah kucuk pungkok unta. Saya tak tahu cerita ni nak ambil tak mana, tapi semua kitab Jawi ada cerita ni. Semua ustaz pondok cerita benda ni. Tak keluar TV pun cerita juga. Imam Ghazali satu hari nak buang hati dia tu, nak bagi tawaduk, dia tengok kiri, tengok kanan, orang tak nampak, dia pergi kucuk pungkok unta. Habis macam mana orang boleh tahu dia kucuk pungkok unta sedangkan dia tengok kiri, tengok kanan tak ada orang? Cerita tu, cerita tasawuf tu punya kotak. Kalau kata makan ayat kita kata sekali pungkok unta. Dia cerita Imam Ghazali dalam perjalanan nak bersih diri. Imam Ghazali dalam perjalanan bersih diri, dia sudah semayang satu semayang, abang Imam Ghazali duduk di belakang. Abang dia duduk belakang, pejam mata. Imam Ghazali jadi imam. Abang dia pejam mata. Saya tak tahu nak cerita mana cerita ni, tapi dalam semua kitab kuning ada bab tasawuf. Tapi dia tak abang nak cari tak mana cerita tu. Dia main lagu tu aja. Qila wa qala. Dia pun kata, kita pun kata. Abang dia pejam mata. Habis bagi sembahyang, dia tengok abang dia pejam mata. Dia tanya kat abang dia, abang apa pasal? Saya dah baca silap ke? Abang dia kata, hang tak ada silap. Hang sembahyang semua betul. Tapi bila aku buka mata, aku nampak belakang baju hang penuh dengan darah. Abang Imam Ghazali. Imam Ghazali tersandar. Dia kata, Masya Allah, kasyaf abang aku. Pasal apa? Masa tengah dia semayang, dia tengah selesaikan fik nifas untuk orang perempuan. Abang dia boleh nampak darah nifas tu keluar. Keluar mas. Dia cerita orang tasawuf. Ya ikhwan, Nabi tengok munafik Abdullah bin Ubay semayang. Nabi tak pernah kata apa. Nabi tak pernah nampak. Aku nampak puan ni keluar daripada perut hang. Tengah hang duk semayang, udang karang keluar, udang galah keluar. Nabi tak pernah kata. Wah, itu munafik, ahli neraka. Orang tasawuf punya cerita ni cerita cukup kotak. Satu orang tasawuf nama dia Nafzi Al-Randi. Ini dalam bahasa Urdu. Nafzi Al-Randi. Dia kata apa dia? Dia kata syarat nak belajar ilmu tasawuf ni kena ada 4. Satu, mau lapang. Kena lapang. Sekejap lagi saya cerita. Mereka lapang bukan macam kita lapang. Mereka lapang sampai 6 bulan tak minta kedarah apa. I'tikaf orang tasawuf Pak Mit, masuk awal bulan Rejab, keluar 10 Muharram. 6 bulan 10 hari dia punya i'tikaf. Makan tak, minum tak mampu. Tu bayang, kalau tak belah untuk raya, belah apa? Ni yang kata tasawuf ni. Benda dia cerita tu tak wujud kepada Nabi, tak wujud kepada sahabat, tak pernah wujud pada imam-imam salaf, tak pernah wujud, tapi wujud kat mereka. Pasal tu hulu ni sifat pertama orang tasawuf. Dan kita cerita benda tu wujud dalam kitab-kitab tasawuf. Ibnul Arabi dalam kitab dia Futuhul Makkiyah, apa dia kata? Cukup punya teruk dia cakap. Nak belajar tasawuf ni kena ada 4 sifat. Lapang satu. Yang kedua, nak belajar tasawuf ni apa dia? Kena duduk dan diam. Diam. Tak mau cakap banyak. Tu yang buah kutip batu dalam mulut tu Pak Mit. Buah kutip batu basuh elok, buah kutip batu. Batu 7 tu, buah 7 dalam mulut. Jangan telan, sudahlah mampu. Yang ketiga apa dia? Duduk sendiri-sendiri.
Itu syarat nombor 3. Yang keempat apa dia? Tak boleh tidur. Cantik lapar, duduk sorang-sorang, diam, tak tidur. Pakej syarat masuk Perak Road. Memang pakej tu lah. Memang pakej tu lah. Ini ada di mana? Dirasah tasawuf. Ikhwan, kita jangan terkejut. Ikhwan, kita duk ingat ilmu ni ilmu elok, ikhwan. Tempat kita sebut tasawuf ni apa dia? Berjurus molek Baguslah, dia tu jalan tunduk. Setunduk mana dia jalan tu, sejauh tu lah dia jauh dengan Nabi dia. Sejauh tu demi Allah, dia jauh dengan sunnah Nabi dia. Yazid Bustani. Sekali lagi saya akan cerita apa Yazid Bustani kata. Ditulis dalam Ihya. Yazid Bustani kata apa dia? Yazid Bustani kata, setahun aku tak makan, setahun aku tak minum. Setahun, pasal apa? Aku kata kat diri aku, jom kita sembahyang tahajud. Hati aku jawab tak mau. Maka aku pun didik dia, setahun tak makan, setahun tak minum. Itu dia. Nak dekat diri pada Allah, nak dekat diri pada Allah pakai jalan ni. Kita kata sejarah hidup Nabi, berapa hari dia tak makan, berapa hari dia tak minum. Nabi tak bagi kita puasa, hari ni puasa, besok puasa tak bagi. Nabi kata habis tinggi puasa Nabi Daud. Puasa buka, besok puasa, lusa tak puasa, puasa tak puasa, tu habis tinggi. Ni setahun Pak Mik makan tak, minum tak. Pasal apa? Pasal hati dia ni ada masalah. Ini kita kata ikhwan, nak cari mana dalam sunnah Nabi? Nak cari mana? Kita nak cari mana dalam sunnah Nabi ni? Benda-benda ni semua nak cari mana? Tak ada tempat. Tapi carilah dalam tasawuf. Mereka boleh cerita hikayat bohong yang tak ada riwayat, tak ada asal, berlungguk-lungguk. Mereka boleh cerita. Tapi semua tu kita tengok bertentangan dengan sunnah Nabi. Yang kedua, kita kena tahu tajuk kita akan masuk. Apa dia? Tak ada bid'ah, dia tak boleh jadi tasawuf. Dia kena zikir berjemaah. Cara zikir itu syekh akan tentukan. Nabi ajak fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Nabi kata tekat tu syekh dia akan beritahu, ni hang punya nak sunni makam apa ni? Ni nampak satu macam punya amarah. Okey, ni ada cara. Dia kena hinggut balik ni, dia lepas balik ni, duduk pula belah kiri. Dia akan cipta cara yang Nabi tak pernah ajak sahabat. Tak pernah ajak, dia akan cipta. Hang buat lagu ni, hang buat lagu ni, hang pakai lagu ni, hang berjalan macam ni, hang, semua dia akan cipta. Kalau tak ada bid'ah, tak ada tasawuf. Tak apa lagi, kita kena tahu apa dia? Satu benda yang Nabi, ulama sunnah kata, kita tak boleh melarikan diri daripada benda yang Nabi benarkan kita buat. Kalau satu benda tu Nabi benarkan kita buat, tiba-tiba kita tak mau buat, kita larikan diri. Kita kata memang Nabi bagi buat tapi aku tak mau buat. Ketahuilah, ulama sunnah kata inilah dosa yang paling besar dalam hidup kita. Melarikan diri daripada benda yang Nabi benarkan kita buat. Apa Nabi benarkan kita buat, kita boleh buat. Kita boleh buat, tak ada masalah. Boleh buat. Tapi orang tasawuf ni, Tok guru mereka ni dalam Tabaqat Sya'rawi ni, dalam Tabaqat Sya'rani ni, dalam kitab dia Tabaqat Sya'rani, dia cerita, kami ni orang sufi ni, benda tu halal belum tentu kami boleh buat. Dia bawa contoh. Apa contoh dia? Sya'rani kata, aku belajar dengan syekh aku. Sya'rani kata dalam Tabaqat Sya'rani, buku dia, aku belajar dengan syekh aku tak bagi aku makan daging walaupun sebiji sawi. Daging tu punya besar biji sawi, jangan makan. Sebab makan daging sebesar tu, hati kita akan keras 40 hari. Allah mak pak ni, kita duk minta kedarah hari-hari. Benda Nabi bagi, dia kata benda, walaupun benda tu halal, kami belum tentu boleh makan. Quran kata halalan tayyiban, belum tentu kami orang tasawuf boleh makan. Kami orang tasawuf tak makan daging walaupun sekecil sawi, biji sawi kecil lah. Kita kata buka kacang bendi tu punya biji kecil-kecil ya, makan banyak tu pun 40 hari hati kami rosak. Jadi nak makan apa? Vegetarian lah, Yahudi ya. Pemakanan ala Yahudi ya.
Benda sembelih tak boleh makan. Kami kalau makan benda sembelih, tak boleh, kami telah bunuh satu makhluk Allah yang kami akan dituntut di hari akhirat. Semua ni ada cerita dalam Tabaqat Sya'rani. Bukan kita reka. Ada. Satu orang, nama dia apa Pak Mit? Nama dia Ahmad bin Al-Jawari. Saya pun tak tahu nak berbaris apa. Saya hentam macam Pak Mit. Nama dia pun saya tak tahu berbaris. Mungkin betul baris saya, mungkin tak betul. Tapi kira bolehlah. Dia ni cerita ada satu orang nama Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani ni satu hari Pak Mit, dia teringat. Apa dia teringat? Dia nak makan roti panas campur dengan garam. Roti panas campur dengan garam. Cara mereka makan lah. Orang Arab makan. Dia pun keluar daripada rumah dia kecil. Ini ada cerita dalam mana? Dalam Tabaqat Sya'rani. Dia pun keluar rumah. Dia keluar rumah. Dia masuk satu kampung. Dalam Tabaqat Sya'rani kata, Abu Sulaiman Ad-Darani ni kata, dia kata, aku jumpa satu makanan yang halal, iaitu roti panas dengan garam. Dia pun nak pi kedai tu. Dia pun nak pi. Macam kita lah kan, orang tengok Tok Guru mai, Tok Guru takkan nak bagi Tok Guru kan, takkan nak bagi Tok Guru beli, belanja. Dia pun tengok apa nama benda dia nak makan tu wujud. Dia pun koyak cicah roti panas dengan garam. Dia kunyah satu-satu. Tengah dia kunyah satu-satu tu tak habis, dia ludah. Dia ludah. Orang semua terkejut lah. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, terimalah taubat aku, ya Allah, terimalah taubat aku. Pasal apa? Dia kata sesungguhnya nak makan roti campur garam tu, yang tu nama dia fikir dunia. Maka dia telah lalai daripada ingat Allah Ta'ala, maka dia kena bertaubat daripada makan. Kata Ahmad Al-Jawhari, sejak daripada tu aku tengok sampai dia mati, dia tak makan dah garam dengan roti. Mungkin balai rokok lah kot. Lagu ni punya cerita ada. Nabi kita, orang bagi susu, Nabi minum susu. Orang bagi roti, Nabi makan roti. Yahudi pi masak kambing, ambil belah paha, pi panggang, panggil Nabi, bismillah, Nabi makan. Okay? Aisyah tanya kat Nabi, ya Rasulullah, puak-puak Yahudi ni, mereka bagi kita duk makan ni, mereka sembelih baca bismillah kan? Apa Nabi jawab dalam hadis Bukhari? Mereka tak baca bismillah, masa makan hang baca lah bismillah. Tengok Nabi jawab lagu tu. Ni kalau puak-puak ni ludah pula. Perjalanan mereka tak ada sunnah Nabi. Satu orang nama Abu Turab. Saya tak tahulah panggil Abu Turab lah kat dia. Nak berbaris tak reti. Abu Turab. Nama dia Abu Turab. Ini cerita dalam ni lah, dalam kitab Tabaqat Sya'rani. Abu Turab. Abu Turab ni apa cerita dia? Dia ni, dia nak makan roti dengan telur. Roti telur lah kot. Kan? Nah, dia nak agak roti dengan telur. Jalan Mbak Mit, dia masuk kampung. Sama macam tadi ni. Dia kata apa? Aku jumpa satu kampung yang halal, aku nak makan lah. Tengah-tengah dia pergi kedai nak makan, tiba-tiba 2-3 orang sudah kepak tangan dari belakang. Dia kata, Denny duduk sebelah pencuri tadi ni. Lepas tu dah silap orang lah kot. Ada mana kedai kena rompak tu, dia pun nampak muka macam pelanduk dua serba. Dia pun kata, Denny yang lari dengan pencuri tadi. Hak pencuri kita tak dapat, dia dapat Denny pun jadi. Dia pun sedekah dia. Dia duk kena sedekah ni, siapa dia? Abu Turab. Dia kena sedekah ni, dia pun duk sedekah, dia kira. Dia kata 70 kali aku kena tumbuk. 70 pukulan, berdebu, aku kira. Matematik dia bagus. Dia kira berdebu, bagi betul-betul punya. Habis dia kena 70 tersandak ah. Dalam dia tersandak tu mai satu orang, depa kata, bukankah entah ni Abu Turab An-Nakhshabi? Bukankah hang ni Abu Turab An-Nakhshabi? Kawan dah kena 70 pukul pening satu macam. Dia pun jawab, ya aku. Allah, depa kata hang ni tok guru besar. Dia tu pernah tengok YouTube dia lah kot. Angkat dia, buat pergi ke rumah. Bila sampai kat rumah, kawan tu lap semua. Kawan tu hidang dekat dia roti dengan telur. Macam dia ingat tadi ni.
Kawan tu bagi roti, bagi telur. Dia tengok roti dengan telur, dia nangis, dia angkat tangan, ya Allah, aku bertaubat. Rupanya, ya Allah, aku ingat benda halal saja nak makan. Nah, hukum aku 70 pukulan baru aku layak makan. Itu dia. Baru dia makan setelah dia alami hukuman Allah kerana ingat roti dengan telur. 70 kali punya kena tumbuk, baru halal dia makan benda halal. Apa punya jalan ni semua ni? Apa punya jalan ni semua ni? Abu Khair Asqalani. Abu Khair Asqalani. Ini semua nama mereka dalam tabaqat Sya'rani. Sya'rani. Dia ada Sya'rani, ada Sya'rawi. Ni Sya'rani. Abu Khair ni, dia setahun Pak Mit teringin nak makan ikan. Setahun tak dapat. Setahun nak makan ikan. Dapatlah ikan. Mungkin dia duduk di kawasan Sahara kot. Laut susah kan? Memang tak ada ikan lah. Kalau ada pun ikan patin je lah. Oh, dapat ikan tu seronok pakcik. Masak apa lebih kurang 3 rasa bagi. Bismillah. Dia pun cubit lah. Cubit tu ujung ni sudah kena tulang. Ujung ni sudah kena tulang ikan. Dia lepas dengan isi ikan tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kawan istighfar. Ya Allah, sekarang ni aku bertaubat kerana teringat nak makan ikan saja hang cucuk aku di dunia. Apatah lagi kalau aku ingat semua dunia hang nak azab aku akhirat lagu mana. Tinggal ikan tu. Itu dia. Tasawuf. Betul lah Imam Syafi'i kata apa tadi? Pergi belajar waktu pagi, tak sampai orang bang lohong, nanti jadi bodoh. Betul. Tak apa kalau bodoh takat tu. Saya ambil sikit. Apa kata satu orang tasawuf yang sangat terkenal, bila dia tasawuf ni sangat terkenal, nama dia Ibnu Arabi. Tadi kita dah cerita cara mereka berjalan, cara mereka zikir, cara akhlak mereka, cara mereka pandang dunia. 6 bulan tak makan, 6 bulan 10 hari etika masuk dalam masjid. Ibnu Arabi dalam kitab dia Futuhatul Makkiyah, apa dia kata? Ini Imam Ghazali ada ulang dalam Ihya. Apa dia kata? Sampai satu peringkat, mereka ni semua tak ada ilmu salaf ni semua. Mereka sifat 20, falsafah, tasawuf, bid'ah kerja mereka. Apa dia kata? Dia kata al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Ya laita syi'ri minal mukallaf. In qulta abdu fazalika rabbun, in qulta rabbun fa anna yukallaf. Dia cakap begitu. Nama dia Ibnu Arabi. Ada lagi satu Abu Bakar Ibnul Arabi, yang tu ulama sunnah. Nama dia Abu Bakar Ibnul Arabi. Yang ni Ibnu Arabi. Jangan silap lah. Dia ni tasawuf gila ni tasawuf. Ni tasawuf tegarnya. Dia kata dia belajar semua. Orang tasawuf kata dia ni makam tinggi. Makam dia tinggi. Yang tak dapat dicapai oleh makhluk yang terbang dan makhluk yang berjalan kaki. Makhluk mana Pak Min? Orang terbang pun tak boleh capai, yang berjalan kaki pun tak boleh capai. Makam dia tu tinggi. Kalau dia main Pulau Pinang, dia tidur kampung makam. Satu makam yang cukup tinggi. Apa dia kata? Dia kata al-abdu rabbun wa rabbun abdun. Dia kata Tuhan hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Ini saya kata tasawuf ni cukup kotor. Satu ilmu cukup kotor. Imam Syafi'i kata apa tadi? Balik bertemu Allah Ta'ala dengan dosa, tipu, dosa, macam-macam dosa ada dalam ni kan, macam-macam. Tak apa lagi daripada balik bertemu Allah dengan benda-benda macam ni. Belajar sifat 20, belajar sufi, belajar tarikat, last sekali cakap lagu ni. Hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Ya laita, aduhai dia kata, apalah dia kata, syi'ri minal mukallaf, syi'ri minal mukallaf. Apa semua ni dia kata? Siapa nak bagi tugas ni? Kita manusia kan ada tugas semayang, berkeluar zakat, beriman. Dia kata hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Aduh dia kata, nak semayang macam mana ni? Boleh faham bahasa dia?
Hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Dia kata ya laita syi'ri. Maksud dia mengeluh lah. Aduh, dia kata, siapa yang pergi bagi tugas ni? Tugas apa? Tugas nak sembahyang lah ni. Macam mana nak sembahyang? Hamba tu Tuhan, Tuhan tu hamba. Lah macam mana nak sembahyang? Boleh nampak ikan? Ustaz nampak ikan? Macam nak sembahyang? Dia kata in qulta abdun fazalika rabbun. Kalau hang kata hamba kena sembahyang, nak sembahyang lagu mana? Hamba tu Tuhan. Dia kata fa anna yukallifu. Kalau hamba dah jadi Tuhan, Tuhan dah jadi hamba, siapa pi buat kerja ni semua ni? Tak sembahyang dah. Ibnu Arabi. Siapa dia? Depa panggil dia ni Sultanul bukan. Apa nama dia? Dia ada dia punya gelang dia. Apa panggil? Fuqaha ada satu gelang. Dia di kalangan orang tasawuf ni dia ada satu gelang. Satu gelang dia ada. Dulu saya rajin duk hafal dan ni tak apa nak hafal dah Abang Amir. Apa dia kata Abang Amir? Tengok. Ni saya last punya baca. Banyak kalau nak baca banyak saja bagi tahu yang kata tasawuf ni kemujud lebih mana. Dia kata apa dia? Dalam kitab dia Fusulul Hikam. Jaga hikam nah. Nama kitab dia Fusulul Hikam. Ibnu Arabi tulis. Ibnu Arabi. Dalam kitab dia Fusulul Hikam, dia kata benar ni. Apa dia kata? Dia kata wal arif al mukmil. Wal arif mukmil. Kesempurnaan satu orang mengenai Tuhan. Wal arif al mukmil. Bila kita ni dah kamal, sempurna, kita arif billah, kita kenal Tuhan. Apa petanda dia? Apa petanda kita kenal Tuhan? Dia kata man ra'a kullu ma'bud majalla lil haq ya'budu fi. Dia melihat semua benda yang disembah dalam dunia itu jelmaan daripada hakikat ketuhanan. Itu tanda ariful mukmil. Walizalika sammuhu kulluhum ilahan ma'a ismihi khasah bil hajar wa syajar hayawan insan kaukab atau malak. Karena itu dia kata mereka ada nama khas untuk Tuhan ni. Nama khas yang tak diketahui melainkan oleh orang arif yang mukmin. Apa dia? Nama khas bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan dipanggil dengan nama batu, dengan nama pokok, dengan nama binatang, dengan nama manusia, dengan nama bintang dan dengan nama malaikat. Itu nama khas yang orang yang tak sampai peringkat kami tak tahu ni nama Tuhan. Yang kata tasawuf. Banyak lagi tak cerita takat tu, cerita tu pun dah nak main pergi sebelah. Nampak? Jadi ikhwan, apa pun kalau kita tak ikut sunnah Nabi, kita punya selam, punya dalam sesat dia tak nampak. Kita tak tahu masalah tasawuf, kita tak tahu masalah sifat 20. Demi Allah saya kata, saya pun tak tahu. Bila kita dapat tahu? Bila belajar sunnah baru tahu. Betul tak Pak Amir? Ya. Pakcik pernah dengar cerita orang tasawuf yang dia tu berjalan-jalan, siapa dia tak tahu, berjalan-jalan jumpa buah apple tepi sungai. Dia pun dengan satu macamnya lapar, bismillah kerak pergi. Dan terkejut, alamak, takkan buah apple ni kan, dia mesti ada pokok. Bila ada pokok mesti ada tuan. Dia sanggup ikut arwah hayat. Berapa kilo dia jalan pun tak tahu. Kau daripada Pulau Pinang sampai Seremban kau dia jalan. Baru jumpa pokok buah apple duduk tepi sungai. Baru jumpa satu rumah, dia sudah pergi tanya pada kawan tu, tuan saya minta maaf, saya dah makan buah apple tuan ni, boleh ke? Oh, dia tu dengar-dengar, mana boleh? Tak boleh. I say man, tak boleh. Habis macam mana nak buat? Hang kena duduk dengan aku setahun. Duduk kerja lebih kurang setahun. Dah halal ke? Tak halal lagi. Hang kena kahwin dengan anak aku. Alhamdulillah lah. Tapi aku nak abang, anak aku buta. Anak aku cacat. Kudung tangan, kudung kaki, buta mata. Allah. Mula dengar dah steam dah kahwin. Lepas tu potong steam. Tak boleh Tapi buat lagu mana? MOU dah ada. Pasal dia duduk fikir, dia dah gigit dah buah apple tu. Kalau dia tak tunai hajat kawan tu, dia akan masuk neraka. Lagu tu punya pekah dia pergi belajar tak mana.
Kita jalan-jalan jumpa satu rokok tengah jalan, boleh tak kita cucuk? Boleh, tak ada tuan. Kalau biak membazir. Macam mana? Membazir saudara syaitan. Tapi tak ada dalil kata esok rokok darah syaitan. Membazir darah syaitan. Ni yang kata syaitan ni. Bismillah cucuk. Takkan nak pergi tanya rokok siapa, rokok siapa? Tak. Dia ni pergi tanya buah apple. Tak tahu kena kahwin. Buat lagu mana kan? Takdir Allah. Nampak lagu mana? Takdir Allah, kita duk belajar lagu tu kan. Minyak naik pun takdir Allah. Naik apa ni semua ni takdir Allah. Kita ahlu sunnah bukan boleh lawan. Tengok-tengok masuk malam pertama, mata biru elok, tangan cantik elok. Macam mana ayah kata anak ayah ni buta, anak ayah ni cacat? Ayah ni pula cerita pengalaman dia. Hanya orang yang baik saja boleh mencari Tuan Apple ni siapa. Banyak yang ada ni semua ni penyamun tarbus hantar dah. Sambil jalan mereka perah habis lagu tu. Hang ni berjalan 2-3 kilo. Hang ni orang baik. Anak aku buta mata maksiat, tak pernah tengok. Anak aku cacat, dia tak pernah sentuh benda haram, tak pernah tengok jantan. Hang lah yang layak kahwin dengan anak aku. Kahwinlah daripada orang ni. Yang tu yang beranak siapa dia? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tu dia. Kita kata awak teruk lagu tu. Itulah. Hampa orang pekah, kami orang tasawuf. Kami lain. Tu dia yang kata tasawuf. Tu dia, teruk dia punya jalan tu sampai macam tu. Baru ni duduk dengan Pak Amir, doktor tu cakap dalam TV, doktor tu majlis fatwa, AJK majlis fatwa satu negeri di apa nama Pohon Beringin. Dia kata apa, orang tasawuf ni banyak ambil batu buah dalam mulut. Tu dia. Dia pun bukan sembang dengan bini dia bang, duduk makan batu duduk makan batu. Pasal apa? Bila makan batu tentu dah tak buat dosa, nak gigit pun pecah gigi. Jadi apa dia kata? Nak berjaya dalam tasawuf ni apa dia? La yuflih man alifal afkhadhan nisa. Ini dalam Syiar Alam An-Nubala. Syarat nak masuk tasawuf ni tak boleh seumur hidup, dia kata. Tak boleh seumur hidup terbiasa dengan paha isteri-isteri kita. Tak boleh. Maka macam mana nak buat? Dia kata kena tinggal bini kita ni ka'annaha armilah. Seperti mana bini kita ni seorang janda, ya'wa ila mazabil al-kilab. Dan kita ni pergi lari masuk ke tempat anjing bersembunyi, biar bini kita urus hidup dia macam janda, baru boleh sampai makam yang macam tadi apa Sya'rani sebut, Allah itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Tapi kalau biasa dengan bini ni semua, tak boleh sampai makam ni, sampai mampulah hang duduk tang situ, dia kata. Tasawuf ini semua kita tak pernah tahu. Pasal apa yang dia main kat kita ni baru lapis pertama. Yang masuk tarekat tu, masuk tarekat ni lapis pertama. Lapis pertama. Dia kemuncak, duduk sembang seorang-seorang, gelak, hi. Kata, pasal apa tu? Dia kata, saya makam 3. Dia makam 3. Makam 3 tu, hi. Kalau makam 7, tu makam 3 jadi lagu tu. Kalau makam 7, sendiri mau fikir. Sendiri mau fikir. Allahu Akbar, ikhwan. Karena itu ulama sunnah kata tusatul ya'al. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita masuk lagi satu package kepada tasawuf. Apa dia? Bid'ah. Ini pun satu lagi Pak Mik, bid'ah. Depa kata bid'ah ada 2, satu bid'ah dalalah, satu bid'ah hasanah. Kita kata depa tahu macam mana? Depa kata Imam Syafi'i ada kata benda tu. Nanti lagi sekali kita tengok Syafi'i kata lagu mana. Betul ke Syafi'i kata bid'ah tu ada 2. Lepas tu kita nanti masuk satu bab Pak Mik, Wahabi kata pahala Quran tak sampai pada orang mati. Lepas tu dia main kenduri arwah pula Pak Mik. Lepas tu dia main talqin mayat pula. Kita tengok. Ini kita akan sampai tajuk dia. Wallahu a'lam. Tadi sifat 20 sifat Tuhan. Ya. Dalam Quran apa yang Allah ceritakan dengan sifat? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui.
Allah cerita dalam hadis Bukhari, Nabi sebut tentang asma. Allah cerita tentang asma dia. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata siapa yang hafal asma Allah, siapa yang hafal nama-nama Allah 99, dia beritahu 99 nama Allah. Ulama kata setiap nama melahirkan sifat. Dalam Quran pula Allah cerita sifat-sifat dia, sifat-sifat dia bersesuaian sebab-sebab ayat itu diturunkan. Allah cerita sifat dia, dia mengetahui benda gaib. Allah cerita sifat dia, dia ada tangan, dia ada mata, dia ada telinga. Dalam hadis sambung lagi, dia ada 2 kaki. Dalam hadis Muslim kata dia ada jari. Ini semuanya Allah Ta'ala cerita. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan, takat mana kita sampai nak dapat, itu atas kita punya pembelajaran lah. Kita belajar, kita akan dapat. Kita duduk mengaji akidah tahawiyah ni, kita ambil satu peringkat, kita akan tengok syekh-syekh akan cerita berapa sifat Allah Ta'ala yang wujud, yang Quran cerita, yang sunnah cerita. Tapi yang tu semua langsung tak masuk dalam sifat 20. Yang tu yang heran, langsung tak masuk. Seolah-olah dia ni satu ilmu yang saja diplan untuk tenggelamkan benda sebenarnya Quran cerita, timbulkan benda yang meragukan. Imam Tahawi dedahkan dalam akidah at-tahawiyah tu. Kalau antum yang Izri bawa mai baca ilmi tu, bagus tu. Akidah tahawiyah tu saya ambil satu semalam. Yang ni bagus, yang Syekh Albani tahqiq. Bagus ni, Izri bawa mai semalam. Di sini tahqiq daripada Syekh Albani, ditahqiq oleh Dr. Fauzan, ditahqiq oleh Bin Bas, ditahqiq oleh Musaimin tentang akidah. Dia cerita semua dalam ni, akidah-akidah yang patut kita tahu. Bagus ikhwan, nanti buku poket, boleh dalam poket. Oh, nampak macam kata okok, rupanya akidah. Bagus. Nanti boleh minta dekat Izdi. Dia bukan orang lain dengan saya, dia beradik juga kami ni. Kan? Yang abang kakak lah. Rahsia kita lah. Kan? Jadi ini satu benda yang bagus, kita boleh mengaji ni. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.